Sampai baginda berkata kepada beliau, awamukhriji-yahum, adakah mereka akan usir aku? Waraqah bin Naufal kata, ya, mereka akan usir kau. Sampai tahap mereka akan usir kau. Yang 3 tahun yang awal, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah senyap-senyap. Orang yang mula-mula beriman kepada baginda SAW, setelah baginda disampaikan wahyu yang pertama, baginda menyampaikannya kepada orang yang rapat dengan Rasulullah SAW. Orang yang pertama beriman pada baginda Rasulullah SAW, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan kemudian ada beberapa orang yang lain masuk Islam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan Sayyidatina Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kesimpulannya 5 orang ni yang mula-mula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan Sayyidatina Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman nama sebenarnya ialah Barakah Al-Habsyiyah radhiyallahu anha. Ini 5 orang yang mula-mula beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga bagi tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kisah baginda disampaikan wahyu itu disampaikan kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khadijah radhiyallahu anha berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim, ahli kitab yang beragama Nasrani yang boleh berbahasa Arab dan juga berbahasa Ibrani. Dia biasa menulis dan menterjemahkan Taurat daripada bahasa Ibrani terjemah ke dalam bahasa Arab. Dia tulislah, terjemahkan. Jadi dia orang alim. Khadijah kata, jom kita jumpa dengan beliau dan ceritakan apa kisah yang berlaku. Ketika tu Nabi SAW, sebelum tu baginda didatangi oleh Jibril AS dalam gua Hira. Jadi bila bertemu dengan Waraqah bagi tahu, wahai anak saudaraku, Arab biasa panggil orang lain macam budak dengan anak saudara, dia kata, wahai anak saudaraku, ceritakan kepada kamu apa yang berlaku. Nabi SAW pun cerita kepada beliau. Selepas beliau mendengar dengan teliti, beliau pun bagi tahu bahawa yang datang kepada kamu itu ialah namus yang dahulunya selalu datang kepada Jibril. Namus yang dulunya selalu datang kepada Musa alaihissalam. Namus ini membawa wahyu pada kamu dan kamu ialah merupakan utusan Allah Ta'ala, Rasulullah. Dan kemudian Waraqah juga bagi tahu satu hari nanti kaum kamu akan usir kamu keluar daripada bumi tempat kau tinggal. Kaum kamu akan usir kamu keluar dari bumi tempat kamu tinggal. Baginda Rasulullah SAW bila mendengar perkhabaran itu daripada Waraqah bin Naufal, baginda begitu terkejut. Sampai baginda berkata kepada beliau, awamukhriji-yahum, adakah mereka akan usir aku? Waraqah bin Naufal kata, ya, mereka akan usir kau. Sampai tahap mereka akan usir kau. Dan beliau bagi tahu lagi, beliau kata bahawa kalau aku hidup sehingga zaman tu, aku akan bantu engkau dengan bantuan yang sungguh-sungguh. Dan beliau kata apa? Beliau kata bahawa kalau aku dapati zaman tersebut, la'ansurannaka nasran mu'azzaza. Aku akan bantu kau sungguh-sungguh kalau aku sempat. Waraqah bin Naufal beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tak hidup lama. Tak lama lepas peristiwa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dijemput Allah Taala. Jadi beliau sebenarnya termasuk orang beriman, tapi kenapa kisahnya tak disampaikan dalam kitab sirah? Kerana beliau hidup sekejap, lepas tu beliau pergi. Waktu tu beliau dah usia begitu tu, mungkin 90 tahun atau mungkin 100 tahun. Jadi beliau ni sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pun dalam tempoh 3 tahun yang pertama, baginda menjalankan dakwah senyap-senyap, bukan secara terang-terangan. Dan para ulama kata hikmahnya kerana pada ketika itu Rasulullah SAW, agama yang baginda bawa, Islam, ialah masih lagi tak tersebar di kalangan orang Arab. Orang Arab pun tak boleh terima kalau disampaikan secara terang-terangan. Baginda SAW menyampaikan dakwah 3 tahun dulu senyap-senyap. Dan waktu tu orang yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW hanya kaum kerabat yang terdekat. Mungkin beberapa orang, mungkin 7, 8, 9, 10 orang
Itu saja beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas dah 3 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah senyap-senyap, Allah Ta'ala turunkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjalankan dakwah secara terang-terangan. Allah turunkan ayat Quran. Allah kata fasta' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Allah kata sekarang sampaikan dakwah terang-terangan. Dan Allah juga perintahkan wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kaum kerabatmu yang terhampir dulu.